lemah semangat. Sorry. Kalau saya pun lemah semangat, lagi ramai lah tak lemah semangat nanti kan. Kita terus je. Sekejap Saya, okey dah. Okey, kita nak sambung sikit lagi soalan trigo. Kalau kita tengok skema jawapan, kita rasa macam kita nak drop soalan ni kalau tengok skema. Sebab itu saya nak ajar juga, kita guna pendekatan yang lebih okey, lebih okey, terutamanya untuk proses pembuktian ni. Pembuktian tangent X, kemudian kita ada sin 2X sama dengan 1 tolak cos 2X. So, kata kuncinya kat sini, yang belah sini kita panggil left hand side, yang ini kita panggil right hand side. So, yang lebih complicated belah kiri. So, Medik akan mula belah kiri lah. Medik akan mula dengan left hand side. Kita ada tangent X, kemudian kita ada sin double angle. Yang belah kanan kita tak payah salin sebab kita nak mengarah ke sana. Okey, so untuk yang pertama, saya akan tukar dahulu. Suara saya dengar kan? Okey. Kita akan tukar dulu tangent. Tangent ni sebenarnya adalah sin X per dengan cos X. Itu adalah tangent yang kita belajar. Tangent merupakan nilai kecerunan. Rumusnya Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Di mana Y2 tolak Y1 ni sebenarnya paksi Y. Sebab itu kita guna sin. X2 tolak X1 ni sebenarnya paksi X. Sebab itu yang ini kita guna paksi X adalah cos. Kalau belajar fizik, paksi menegak itu sin, paksi mengufuk itu cos. Sebab itu tangent sama maksudnya dengan sin X per dengan cos X. Sebab matematik ni dia berputar pada benda yang sama saja. Okey, kemudian media salin lah yang ini. Salin saja sebab kita baru buat pertukaran yang warna kuning. Sin 2X. Okey, sampai kat situ. Saya nak tukar sudut double angle di sini. Saya dapati yang warna biru ni adalah sin double angle. So, sin double angle, saya perhatikan dekat rumus, saya cari sin 2X ataupun sin 2A. Ini dia. Okey, kita boleh tukar dia menjadi sin. Saya tukar pen sikit. Okey, dia akan jadi sin X per dengan cos X. Saya tukar double angle dengan menggunakan rumus nombor 32. Saya akan dapat 2 sin X cos X. Dan akhirnya saya boleh mematikan cos X, cos X. Dia mati. Okey, kita akan darab yang hasil yang dia tinggal ni kita akan darab. Bila saya darab, saya dapat 2 sin X, sin X. Sebenarnya, kat depan ni ada sin X, ada lagi sin X. 2 kali saya tulis. Kemudian nombor 2 kat sini saya tulis di depan. Okey, dalam trigo kalau kita tulis macam ni orang pelik. Orang tengok kita dia rasa macam pelik. Sepatutnya kita tukar penulisan. Kita nak menunjukkan dia ada 2 kali, kita buat kuasa 2X. Tu nak menunjukkan kita tulis 2 kali. Okey, dalam pembuktian kita, yang belah kanan pula ni ada unsur cos 2X. Jadi, madam kena cari jalan
macam mana nak tukar dua sin X ni supaya adanya istilah cos double angle. So, Meda dapati rumus 32 ada cos double angle. Okay, daripada situ, Madam boleh gunakan mungkin yang paling bawah. Okay, mungkin yang paling bawah. So, kalau Madam ambil rumus kat situ, okay, perhatikan dekat rumus. Okay, kalau Madam negatif 2 sin ni, Madam bawa datang dia ke kiri. Dia akan dapat positif 2 sin kuasa 2A. Dan bila cos ni datang ke sana, dia akan jadi 1 tolak cos 2A. Jadi Madam nak tukarlah yang warna pink Madam ni kepada, okay, 2 sin A tu akan menjadi 1 tolak. Okay, 1 tolak. So kalau kat sini, nilai di sini ialah sudutnya single, kat sini akan jadi double. So kalau kat sini single, nanti dia akan jadi 1 tolak cos, sudut dia akan jadi double angle. Akhirnya yang Madam buat ni menjadi seperti right hand side. Okey, dia dah jadi right hand side. Itu adalah cara Madam bermula daripada left, akhirnya menjadi right. Okey, kita dah selesai soalan nombor 4A. Madam buka kepada soalan. Kat mana ada rasa tak okey, silakan. Sebab kita memang tak ramai. Kalau awak nak buka mic pun tak adalah rasa segan sangat saya rasa. Sebab kita tak ramai. Tapi kalau nak type pun tak apa. Mana-mana yang you selesa. Boleh? 4A beres? Okey, kita tengok rumus sebab betul kadang-kadang sama macam fizik kan. Dekat rumus tu, rumus memang banyak tapi kita tak tahu nak guna mana satu. Okey. So kat sini yang pertama, Madam perhatikan bahawa semasa sudut Madam ni di sini sin 2x. Okey. Sebab Madam sebenarnya nak mencari idea mematikan cos yang kat bawah. Jadi Madam menggunakan rumus nombor 32 dahulu. Jadi sin 2x yang Madam baru kuningkan ni, kuning hijau ni, Madam tukar yang sini kita sekarang. Sin 2a tu kita sekarang, kita ganti dengan nilai baru yang Madam buat awan nano tu. So kat sini Madam pun gantilah dengan warna biru ni. Okey, 2 sin X cos X. Iaitu Madam ambil yang dalam awan nano ni sekarang. Bila selesai yang itu, Madam dapati ada benda yang mati. Sebab dia darab cos X ini mati. Hasil yang tinggal ialah yang pertama, yang tinggal ialah 2 yang depan ni, Madam letak kat depan. Lepas tu kita ada sin X di atas dan sin X di sini. Sebab itu Madam tulis 2 kali. Cuma dalam trigo, kalau kita tulis 2 sin X, orang pelik. Jadi sebab itu Madam tulis kuasa 2. Kalau Madam kekalkan yang warna pink, dia tak sama dengan yang ditunjukkan oleh soalan. Okey? Soalan nak suruh kita buktikan supaya dia jadi 1 tolak cos 2x. Jadi, Madam kena cari jalan macam mana pink ni nak tukar jadi macam ni. Okay. So, dekat rumus tu, Madam pun carilah rumus tentang 2x. So, ada dekat sini ada banyak rumus. Yang pertama, cos 2x yang ini. Yang ini bahasa Inggeris lah. Tak payah tengok pun tak apalah bahasa Inggeris kan. Bahasa Inggeris. So dia ada 3 lapis. Lapisan yang pertama
kalau kita nak sebutan kita ada cos kuasa 2A tolak sin kuasa 2A. Tapi kalau media ambil yang itu tidak selesaikan masalah. Okey, yang kedua, yang warna biru ni. Warna kuning tadi dah. Yang kedua, 2 cos kuasa 2A tolak 1. Pun tak menyelesaikan masalah. Sebab kita nak dalam jawapan kita tu ada yang warna pink tu. 2 sin kuasa 2X. So yang adanya adalah dekat warna pink yang bawah ni. Ada 3 rumus, kuning, biru, pink, dan didapati dalam yang pink ni ada sebutan yang kita sedang buat ni. Dan media kena bagi, sebab dia ni negatif, media kena pindahkan dia ke kiri, manakala cos 2A ni ke kanan. Itu yang jadi, 1 memang dah ada belah kanan, cuma tadi dekat rumus tu tolak 2 sin, media hantar dia ke sebelah kiri, media ambil cos 2x. Akhirnya yang ini merupakan right hand side. Okey, tu cerita dia. Boleh? Sebab rumus ada, cuma kita kena pandai guna rumus. Okey, so media cuba sambung. Sebab lepas soalan proof, dia mesti sambung suruh kita buat sesuatu. Kalau saya buat latihan dengan awak ni lah, bila buat banyak ni kan kita rasa, oh sama je soalan tiap tahun. Okey, tengok saya nak buat, memang kita kena banyak-banyak bersabar tajuk ni, tapi saya dah bagi jalan supaya kita boleh. Okey, tadi kita dah buat tangent X sin 2X tadi. Yang kompleks ini, kita dah buktikan dia sama dengan 1 tolak dengan cos 2X. Kita dah buktikan tadi, dekat atas tadi. Dan yang ini semua ni dia kata sama dengan 1/4. Bila medium buat pertukaran, dia akan jadi 1 tolak 1/4 sama dengan cos 2X. Ataupun cos 2X 1 tolak 1/4 ialah 3/4. Okey, kalau ada mana-mana nak tanya silakan medium buat bintang bulat 1, bulat 2, bulat 3. Kat mana yang tak boleh tu senang nak rujuk. Okey, kemudian untuk sudut double angle kena hati-hati. Double angle kita tinggalkan 2x kat sini. Belah sana akan jadi art cos. Cos kuasa negatif 1. Dan nilai kita 3/4. Macam tu. Kita tak boleh cari nilai x lagi. Kita kena cari sudut double dulu. So, cara nak tekan kalkulator, tekan shift dan kita tekan cos. Barulah masuk 3/4. Kalkulator kita memang canggih, dia akan keluar terus. Sama dengan. So, jawapan kita 41.41 darjah. 2x kita sudut asasnya ialah 41.41 darjah. Iaitu dia menggambarkan bahawa kita ada kuadran, kita ada satu kuadran. Bukan satu kuadran. Kita ada 4 kuadran. 4 kuadran. Dan cerita kita tentang cos. Cos di sini dia positif. Di sini dia negatif. Di sini dia negatif. Copy. Okey, di sini dia positif. Okey, jadi kita nak mencari nilai yang positif lah. Kalau kita perasan nilai di sini positif. Nilai dalam ni positif. Jadi medium akan melukis sudut asas dia di sini 1 dan di sini ada 1. Sebab sudut ni mesti 90 darjah kat sini dan yang kita cari tadi tu duduk sini. Iaitu 41.41 dan di bawah ni adalah 41.41.
Okey. Kemudian kalau awak perhatikan, sudutnya menunjukkan 2x, maksudnya pusingan yang berlaku mesti 2 kali. Okey, Madam buat pusingan yang pertama. Madam guna warna biru. Warna biru. Madam pusing. Madam mula dari sini, dari 0 darjah. Madam pusing sampai situ. Okey, itu adalah sudut 41.41. Madam akan pusing lagi guna warna hijau. Dari sini, dari sini Madam pusing sampai situ. Sudut situ kalau nak senang cerita, 360 tolak dengan 41.41. 41.41. So, sudut di situ ialah 318.59. Sudut yang kedua ialah 318.59 darjah. Okey, itu baru pusingan pertama. Madam nak pusing lagi sekali. Okey, pusingan lagi sekali bermaksud Madam dah lengkap satu pusingan lengkap sampai situ. Okey, sampai situ dia dah cukup 360 darjah. Dia pusing lagi ke situ, dia akan jadi 360. Okey, dia akan jadi 360 tambah semula dengan 41.41. Jadi sudutnya akan menjadi 401.41. Okey, sudut yang seterusnya ialah 401.41. Itu baru warna pink sampai situ. Madam teruskan lagi sampai pusingan yang kedua sebab pusingan pertama tadi warna hijau. Pusingan yang kedua bersamaan dengan 2 kali ganda 360. Dan Madam kena tolak dengan 41.41 sudut asas di situ. So, dia akan jadi 67859. Okey, kat sini akan jadi 678.59. Okey, itu adalah 2 pusingan. Okey, 2 pusingan. Tetapi soalan minta kita cari nilai X. Jadi, nilai X kita bersamaan dengan setiap jawapan yang warna biru tadi. Setiap jawapan yang warna biru tadi, Madam kena bahagikan dengan 2. Yang pertama, 41.41 bahagi 2. So, Madam dapat titiknya 20.705. Sudut sini 20.705 darjah. Sama juga dengan yang lain, 318.59. 318.59 bahagi dengan 2. Sudut seterusnya ialah 159.295. Kita ulang untuk 401, kita akan dapat 200.705 darjah. Okey, sudut yang terakhir 678.59 bahagi 2 juga, awak akan dapat 339.295. Madam ulang lagi sekali. Kalau 678.59, kalau kita bahagi dengan 2, kita akan dapat jawapannya 339.295. Yang atas kita panggil sudut double angle, yang bawah ni sudut single. Itu cara nak menjawab, dan saya rasa ini baru first time kita buat sudut double. Biasanya Madam akan putar satu pusingan saja. Soalan ni kita mula dengan 2 pusingan. Dan masa tahun 1995 dulu saya kantoi tajuk ni lah. Saya selalu tak dengar cakap cikgu saya terus buat bahagi. Okay. Tapi bila saya mengajar, saya mula rasa okey, patutlah cikgu saya marah kat saya dulu sebab saya tak dengar kata dia.
Okey, sudut 2x mula-mula tu kita panggil sudut asas. Sudut asas tu mesti ada. Kalau sudut asas tu kita bahagi dah siap-siap dengan 2, dia akan mengganggu putaran yang lain. Itu reason cikgu saya dulu tapi saya tidak faham pada masa tu. Okey, media buka kepada soalan dahulu. Kita baru buat soalan nombor 2013 tapi dia memang ada satu pembuktian, yang kedua adalah solving. Okey, media buka kepada soalan. Kalau ada soalan silakan. Ini tajuk tingkatan 5 Dan kalau kita tanya cikgu MX kita, dia kata tak apalah, tak payahlah. Yang ni tak payahlah. Kalau semua tak payah, nanti kita nak skor tajuk mana kan? Kita study semua. Okay, kita study semua sebab kita tak tahu rezeki kita kat mana. Baik ke tak? Boleh tak? Okay. So, Madam teruskan sikit lagi. Mungkin kita boleh buat satu lagi soalan. Okay, soalan saya try untuk sketching. Untuk sketching, tengok betul-betul soalan kita ialah dia suruh saya lakarkan y sama dengan 1 tambah tangent 2x. Kemudian dia tersalah ni. Untuk nilai, awak perhatikan nilai kita itu dari 0 darjah sehingga 180 darjah saja. Pi ni adalah 180 darjah. Dia suruh lakar. Okey. So, Madam tunjuk dulu proses lakaran Madam ni. 1 tambah tangent 2x. Okey, Madam tunjuk sekejap. Sebab di peringkat tinggi sebenarnya kita dah ada kalkulator. Okey, 1 tambah, lupa dah soalan dia. 1 tambah tangent Okey, tangent. Tangent kurungan 2x. Okey. Oh, dia tak boleh membuat. 1 tangent, dia tak faham. Tangent 2x. Oh, dia faham macam ni. Ni graf dia. Kalau kita ada peringkat tinggi, grafnya macam ni. Graf, kalau kita tengok ni, dia memang wave. Dia tentang wave. Ni graf kalau kita lukis guna software lah. Tapi sekarang awak tak belajar software. Jadi Madam nak kena tunjuk ke awak macam mana nak dapat graf macam tu. Okey. Jadi nak buat nak buat graf ni, yang penting sekarang kita kena ada beberapa nilai. Okey, nilai X kita, kemudian kita kena ada nilai Y kita. 0 darjah. Kalau pelajar nak buat 45 darjah pun boleh, 90 darjah, 135 darjah dan nombor terakhir ialah 180 kerana kita mematuhi domain. Okey. Nak mengira pula, kita tak susah sebab kita ada kalkulator. Okey, kalkulator kata 1 tambah tangent 2x tutup kurungan. Tak susah. Kemudian kita tekan button calculate. Kita masukkan nombor 0 sama dengan. Jadi jawapan awak ialah 1. Okey, jawapan awak adalah 1. Tekan lagi calculate. Okey, tekan calculate, masukkan 45. Okey, jawapan awak dia buat max error. Max error means infinity. Awak ulang lagi. Okey, awak go to, awak tekan calculate, masukkan 90. Nilai awak 1 semula. Kita dah boleh agak dah nilai yang selepas tu. Calculate 135. Infinity juga dan kita tahu nilainya akan jadi 1. Okey. So sekarang ni saya tanya dulu table ni. Boleh ke tak boleh nak buat table ni? Boleh. Buat table
dengan table dengan guna calculator. Lepas tu baru senang kita nak lukis. Okay, katakan kita nak melukis. Kalau awak tengok gambar rajah saya tadi, ni, graf dia tu. Okay. Dia dapat macam tu, sebenarnya dia cuma cerita bahagian sini je. Saya tak boleh contek kat situ. Sekejap Okay, saya lukislah. Saya lukis. Nilai paling tinggi 1. So, saya buat kat sini kosong darjah dahulu. Okay. Saya buat kosong darjah. Okay, dah settle. Dan saya buat nilai 1. Satu lagi nilai 1. Okay, ni nilai 1 dia. Okay, ni nilai 1. Kemudian paksi kita. Ini paksi kita tadi. Kita ada kosong darjah. Kita ada 45 darjah. 90 darjah. 135 darjah. Dan 180 darjah. Ni sudut kita. Dan kita boleh padam nilai yang lebih ni. Okey. Semasa kita plot nombor kosong, kita dapat 1. Jadi titik kita sekarang berada dekat 1. Dekat sini. Nilai kat situ ialah 1. Semasa 45, sudutnya infinity. So saya buat sedikit gambaran titik kat situ. 90, 1, 135, infinity, saya buat dot-dot, 181. Jadi sebab ada infinity di sini, garisan infinity ni kat sekolah menengah dia panggil. Sekejap kenapa tiba-tiba pen saya jadi warna bercampur? Saya ambil warna ni hitam. Okey. Okey, yang garisan putus-putus ni sebenarnya kita tak boleh sentuh dia. Tak boleh sentuh. Okey, yang tu nombor 1. So, bila tak boleh sentuh, garisan pertama saya, curve yang pertama saya macam tu. Dia kalau sambung ke sana, dia jadi macam tu. Tapi gerak domain kita kata bermula dari kosong. So, saya tak bolehlah nilai yang bawah ni. Okey, next saya nak lalu, saya tak boleh sentuh sini. Okey, saya tak boleh sentuh sini. Tapi saya kena lalu sini. Saya tak boleh sentuh sini, tapi saya kena lalu sini. Kan? Dan dia akan turun. Okay, dia akan turun macam ni. Okey, kemudian ada satu lagi. Sebab dia pendek, so kat sini saya kena buat macam tu saja. Tu ada 3 graf. Kalau banyak-banyak tadi, dia jadi gini. Dia jadi gitu. Dia ada something yang lalu dekat satu, kemudian dia bengkok turun bawah. Okay, lalu dekat situ, bengkok turun bawah. Kalau perhatikan di sini, yang Meda kata tadi, tak bolehlah kawasan di situ. Sekejap, Meda crop lah sekejap. Meda crop. Sebab dia cerita kawasan ni saja. Okay, Meda ambil ni. Meda paste dekat sini. Graf kita tadi, yang Meda kata tadi, dia cuma suruh paksi kita dekat sini. Bermula sini sampai sana je. Jadi graf yang belah sini, Madam terpaksa padamlah dia. Okay, graf belah sini, sekejap nak padam dia. Oh, tak jadi. Sekejap Oh, dia tak mau. Sekejap So jadi belum? Saya tukar bateri sekejap Kita tukar bateri. Sebab siang tadi saya buat video selama 1.5 jam. So mungkin bateri habis lah. Bateri ni kecil je tapi harga dia sangat. Okey, tak boleh juga. Saya buka balik.
Okay, penting. Graf tadi tu penting. Okay, sat. Okay. Ni, graf tadi graf yang kita buat tadi, dia kalau awak perhatikan saya buat warna ni kita punya yang ini saja. Kemudian Madam lukis kat situ, Madam turunkan dia ke situ. Dan yang ini Madam terpaksa lalu sikit je. Sikit je sebab kita ada kekangan. Dia cuma suruh dari kosong darjah ni sampai sini je. So sebab itu graf kita pelik. Okay, graf kita nampak pelik sebab kerana domain kita. Gitu. Sebab tu graf kita, kalau saya boleh buat warna biru kat sini, yang ini. Kemudian yang ini dia lalu sikit kat sini, dia turun. Dan yang ini separuh jalan saja kerana kita terikat dengan 180 darjah. Itu dia. Okey, Madam buka kepada soalan sekejap dahulu untuk bertanya untuk soalan 2014 nombor 2A dulu. Kat mana rasa tak boleh? Dekat infinity boleh ke? Dekat infinity. Boleh dekat infinity. Okay, kalau dekat infinity tu maksudnya Madam buat satu garisan, kita panggil garisan yang warna purple ni kita panggil garisan asymptot. Asymptot dan nilai tu tidak boleh sentuh. Asymptot akan berada pada sudut 45, sebab itu Madam buat kat sini. Dan satu lagi dekat sudut 135, sebab itu Madam buat dia melengkung di situ. Itu maksudnya asymptot. Cuma di peringkat SPM saya tak sure. Kalau zaman saya dulu, cikgu saya kata hafal je lah. Graf tangent memang gitu. Graf tangent memang gitu. Gitu cikgu kita kata. Memang gitu. Buatlah macam mana pun. Graf sin gitu-gitu-gitu cikgu kata. Graf cos lain. Okay. Cikgu kita dulu suruh hafal sebab zaman dahulu tak ada kalkulator canggih. Zaman awak memang boleh lukis berdasarkan table ni. So dia jadi mudah. Okey, untuk penutup. Untuk penutup kepada malam ni, Madam kena lukis satu lagi. Hence, bahasa Melayu. Seterusnya, dia suruh Madam lakar satu lagi garisan. Okey, satu lagi garisan. Lepas tu dia tanya, dia bukan suruh selesaikan, dia cuma tanya berapa bilangan penyelesaian, iaitu berapa titik yang lalu garisan kita yang berwarna biru itu. Jadi, Madam nak kena modify soalan lah. Okey, soalan kita sekarang Madam guna warna pink. X tambah dengan pi tangent 2X sama dengan kosong. Madam kena alter biar dia jadi 1 tambah tangent tu. So, Madam nak alter sekarang. Pi tangent 2X sama dengan negatif X. Tangent 2X sama dengan negatif X per dengan pi. Madam baru dapat unsur tangent 2X. Sedangkan kita punya tadi ialah memang ada tangent 2X tetapi kat depannya ada 1 tambah. Jadi Madam terpaksa buat proses penambahan. Belah kiri Madam buat 1 tambah. Belah kanan pun Madam buat 1 tambah juga. Cuma bila 1 tambah negatif X per pi, kita akan dapat masih lagi 1 tolak X per dengan pi. Okey, Madam tanya dulu. Kat mana rasa tak boleh? Proses Madam buat tu. Kat mana rasa tak boleh? Boleh tak? Okey, tengok Semalam Madam dah terang, hari ni lagi sekali.
Cuba awak perhatikan dekat X ini, yang warna kuning ni, dia kuasa berapa? Okey. Kalau kuasa tak ada tu maksudnya kuasa 1. Kuasa 1 ni menunjukkan dia adalah garis lurus. Jadi untuk buat graf yang itu, Madam tak perlu nilai banyak-banyak. Okay, tak perlu nilai yang banyak-banyak sangat sebab dia cuma garis lurus saja. Nilai X, Madam nak ambil 0 darjah, Madam nak ambil 180 darjah. Yang hujung dengan yang hujung saja. Okey, kita tengok nilai Y dia pula. Okey, kita ambil kalkulator. Okey, kita ambil kalkulator kita. Kita masukkan persamaan 1 tolak X per pi ialah 180. Kita tekan je calculate. Kita masukkan titik pertama, kosong sama dengan, kita dapat jawapannya 1. Okey, kita ambil nilai yang kedua, calculate. Kita ambil 180. Kita dapat jawapannya ialah 0. Okey, pada graf yang sama, semasa X kosong, Y 1 titiknya di situ. Semasa 180, nilainya adalah 0, nilainya di situ. Kita ambil pembaris, kita hubungkan titik pink dengan titik hijau. Kita hubungkan mereka. Katakan Madam menggunakan garisan berwarna biru. Okey, biru. Madam pun garis. Okey, kita hubungkan pink dengan warna hijau. Sepanjang garisan itu, kita kira berapa kali dia potong graf warna biru. Yang pertama, dia potong dekat sini. Yang kedua, dia potong dekat sini. Yang ketiga, dia potong dekat situ. Ada berapa kali dia potong? Bilangannya ialah 3 kali. Jadi jawapan kita ialah bilangan penyelesaian ialah 3. Kerana merujuk kepada pintasan titik warna pink yang memotong garisan berwarna biru. Itu cara menjawab soalan kertas 2. Okey, Madam buka lagi soalan sebab kita akan buat 2 soalan saja hari ni. Besok kita tak decide lagi nak tajuk apa ni. Okey. So nombor 2 dulu. Ada tak nak tanya apa-apa dulu? Boleh? Okey, kalau ada soalan silakan. Madam akan nak stop pun saya tak pasti ni pelajar boleh ke tak. Okey. So, kita dah buat soalan 2013, 2014. Kita dah nampak dah pattern soalan dia. Yang pertama suruh buktikan. Yang kedua suruh kita guna pembuktian tu lukis graf. Yang ketiga suruh lukis garisan tambahan. Lepas tu tengok berapa kali potong graf asal. Itu memang pattern soalan dah. So Madam yang dah tinggal AdMed lama pun Madam dah boleh faham dah soalannya berkisarkan tentang benda yang sama sahaja. So hari ni last kita belajar tajuk fungsi trigo. Besok macam mana, besok nak tajuk apa? Sebab kita akan rehat hari Selasa. Buat masa ni Madam memang mengekalkan momentum mengajar every day dan Madam akan ambil masa pukul 4, pukul 5 untuk study AdMed. Satu lagi Madam ambil masa pukul 1 hingga pukul 2 untuk study AdMed. Sebelum Madam kena buat kerja tambahan sebab tadi bos Madam dah bagi kerja tambah untuk Madam. So agak sibuk sedikit lepas ni. Tapi kita cuba untuk tidak menjadikan dia alasan.